Astagfirullah. Kerana semua dah siap ya. Dah masuk dah dalam Facebook page masing-masing. Yang saya tahu Al-Falah diwakili Encik Mansur daripada Medina Studio. Kemudian Adik Arifin daripada tak ingat, buka mulut. Online Majlis Ilmu. Kemudian daripada official page Syekh sendiri, ya, Syekh Zainal Asri, page original. Kemudian minta maaf dua tu tak boleh nak sebut. tak familiar sangat ya. Okey, jadi perempuan mungkin selepas kita habis kuliah ni kita boleh rujuk rakaman pada Facebook dan juga page-page yang ada, boleh jumpa dengan cameraman untuk mendapatkan link ya. InsyaAllah. Boleh share, kita mula kan? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Alhamdulillah, pada hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk kita memulakan pengajian satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, iaitu sebuah kitab yang dinamakan dengan Risalah Al-Mu'awanah wal-Muzaharah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Risalah Al-Mu'awanah wal-Muzaharah. Risalatul Mu'awanati wal-Muzaharati wal-Mu'azarah. Satu risalah yang menolong bagi orang-orang yang gemar di kalangan orang-orang beriman untuk menjalani jalan akhirat. Ini nama kitab dia. Risalah Al-Mu'awanah wal-Muzaharah wal-Mu'azarati lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Yang kecil
menolong bagi orang-orang yang gemar di kalangan orang beriman untuk menjalani jalan akhirat. Disusun oleh Al-Imam Al-Arif Billah Qutubul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum daripada kita mulakan kitab ini, mari sama-sama kita menghadiahkan sekali Al-Fatihah pada para kitab. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dilahirkan di Tarim, Hadramaut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada 5 Safar, bulan kita mengaji ni, pada tahun 1044 Hijrah yang lalu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keajaiban penulis ni, dia menulis kitab dalam keadaan dia buta. Tapi dalam istilah adab dengan para ulama, kita tak panggil mereka tu buta, tapi kita panggil mereka tu kafif. Kalau Al-ama ni kalau buta, berarti buta mata, buta dia mungkin membawa pada buta hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana yang Allah sebut, man kana fi hadhihi wa huwa fil akhirati a'ma walau kana basira. Siapa yang di sini dia buta, akhirat buta juga. Jadi hal tu tak sesuai boleh disebut kepada para ulama. Jadi kita sebut pada mereka itu kafif. Kafif maknanya orang yang Tuhan tahan matanya daripada melihat. Kafif. Jadi itulah yang sesuai diletakkan pada mereka. Tarim tempat kelahiran dia. Kemudian dia berpindah ke sebuah tempat di sana namanya Hawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tempat di kalangan para asatizah kita menghantar anak-anak pelajar ke Yaman, iaitu di Hawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Abdul Haddad ni ialah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seorang yang berada semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna Al-Imam Abdullah Haddad ialah merupakan contoh terhadap orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan selayaknya bagi orang yang kata dia cinta pada Rasulullah ialah orang yang mempraktikkan sunnah pada dia. Cumanya dalam semua sunnah-sunnah Nabi, satu sunnah yang dia amalkan terakhir dalam hidup dia, iaitu berambut panjang sampai sakak bau. Ini pada hujung usia Imam Haddad, rambutnya panjang, sebab tak nak terlepas daripada mengamalkan suatu sunnah pun dalam hidup dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kitab ini kitab yang saya dah baca sekali khatam, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan lagi mungkin dalam selai lagi nak khatam lagi sekali di Kedah. Jadi kitab ni saya bawa main Kuala Lumpur, insya-Allah sebagai lanjutan. Mudah-mudahan kitab ni jadi wirid saya lah. Lepas habis khatam, sambung balik. Jadi harap macam tu. Kitab ni kami dapat banyak limpah ilmu waktu mana saya mengaji di Mesir di bawah
pengajian guru kita Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab ni sangat berkat. Jadi kalau kita belajar, kita rasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad begitu dekat kita dengan jalan menuju jalan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada ayat kitab, kitab ni saya dipahamkan di kedai buku kemarin ada 20 buah ya. Sebab tak ada orang mengaji. Tak ada orang beli sebab tak ada orang mengaji. Barangkali tuan kedai tu pun terkejut, ada orang nak beli 20. Jadi dia pun kena order pula. Ni berapa ratus orang nak mengaji ni. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap insya-Allah kita boleh tumpang Imam Haddad bila mana kita balik jumpa Tuhan pada hari bangkit esok dengan syafaatnya insya-Allah. Saya mulakan kitab ni pada muka surat 3. Kitab ni dia kena baca daripada awal, daripada muqaddimah muallif. Dia tak ada langkau. Dia kena baca daripada awal, muqaddimah muallif. Garang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Esa, yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi, yang Maha Pemberi rezeki, yang Maha Pengasih dan banyak memberi, yang telah mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi-Nabi dengan membawa risalahnya kepada seluruh makhluk dari golongan jin. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW yang di dalamnya terdapat petunjuk buat manusia serta penjelasan yang menerangkan tentang yang hak dan yang batil. Allah juga mensyariatkan buat baginda Nabi SAW dan umatnya seperti yang telah disyariatkan kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Semua kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dimulakan dengan puji dan puja kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panjatan, puji dan puja Imam Haddad dimulakan dengan segala puji bagi Allah. Maksudnya semua jenis puji yang orang memuji dalam alam ini semua milik Allah. Segala puji bagi Allah. Maknanya Allah lah yang mempunyai, Allah lah yang merupakan empunya semua puji-puji itu. Bila kita kata Alhamdulillah, itulah yang dimanakan dengan segala puji bagi Allah. Puji-puji yang banyak ni dirangkumkan dalam 4 puji saja. Iaitu yang pertama, puji Allah bagi Allah. Yang kedua, puji Allah bagi hamba. Yang ketiga, puji hamba bagi Allah. Yang ketiga, puji hamba bagi hamba. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puji Allah bagi Allah. Allah puji dia sendiri. Dalam Quran banyak tempat Allah puji dia. Terutamanya dalam suratul Fatihah, Tuhan sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alamin. Itu dia puji dia sendiri. Antara Allah puji, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan tidak ada pada Al-Quran itu bengkang-bengkok. Itu dalam suratul Kahfi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Allah puji dia, itulah puji yang paling sempurna sekali. Baik. Kalau kita memuji akan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita puji Tuhan itu tak mencukupi dengan kesempurnaan dia. Nabi kita SAW sebut, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kami ini la nuhsi thana'an alaika. Kata Nabi kita sebut la nuhsi thana'an alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anta asnaita ala nafsik subhanaka
La nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nabi sebut maha suci engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La nuhsi thana'an 'alaika, kami tak mampu nak menghitung syukur kepada engkau. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau ialah seperti engkau memuji diri engkau sendiri. Maknanya kita ni kalau kita nak ucap puji pada Allah, kita tak mampu. Nak ucapkan puji pada dia, kita tak mampu. Kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa yang bagi kita bersyukur tu? Allah. Kena kata lagi alhamdulillah. Siapa yang bagi kita kata alhamdulillah hak kedua tu? Allah juga. Kena kata lagi alhamdulillah, tak habis. Tak mampu mengucapkan syukur dan puji pada Tuhan. Jadi Allah memuji dia sendiri, baru menghabisi, baru menculusi, baru sempurna. Baik, tu Allah puji dia. Yang kedua, Allah puji hamba dia. Dalam Quran banyak tempat yang Allah puji kekasih dia. Antaranya Allah puji Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Ni'mal abdu innahu awwab. Atau merujuk kepada Nabi Allah Ayyub. Allah kata ni'mal abdu, Ayyub ni sebaik-baik hamba. Hamba yang sangat baik, hamba yang terbaik. Mana Allah puji Nabi Allah Ayyub. Allah puji Nabi Allah Ayyub. Kenapa Allah puji Nabi Allah Ayyub? Sebab Allah kata innahu awwab, sebab dia banyak kembali kepada aku. Dia banyak bertaubat kepada aku. Maknanya orang yang terbaik pada sisi Allah diukur pada siapa yang paling banyak bertaubat. Maknanya siapa yang paling banyak kata astaghfirullahalazim. Siapa yang paling banyak menyesali diri dia, itulah orang yang paling baik. Maka orang yang kalau kita nak mendaki gunung cinta kepada dia, gunung cinta Tuhan, mahabbatullah ni, tangga dia sepanjang hari, sepanjang detik perjalanan ialah taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taubat ni maknanya apa? Taubat ni bukan makna melupai dosa. Taubat ni maknanya kita sentiasa mengingati dosa kita. Sebab ada orang salah faham. Bila mana Tuhan suruh bertaubat, dia pun bertaubat. Bila mana dia berdosa, Tuhan suruh bertaubat, dia pun bertaubat. Dia faham kata Tuhan tu, Tuhan innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan ialah Tuhan yang maha penerima taubat. Lagilah dia maha mengasihi hamba dia. Jadi seorang tu pun bertaubat. Bila dia bertaubat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita berdosa, kita bertaubat, Tuhan terima taubat kita, kita pun lupalah dosa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berdosa pula, kita bertaubat pula, Tuhan terimalah taubat kita tu, kita lupa pula. Lepas tu kita berdosa lagi, kita bertaubat lagi, Allah terima lagi. Bila Allah terima, lupalah dosa tu, tinggallah dosa tu. Setengah orang dia faham macam tu, salah faham. Sebenar dosa ni, sekalipun kita bertaubat, kita tak lupa dosa tu. Jadi kita bertaubat, penerimaan taubat kerja Allah. Tapi kerja kita, kita tak lupa dosa yang kita buat. Hatta kalau beribu-ribu dosa kita pun, kita tak lupa bahawa kita ialah hamba berdosa. Pergi di mana pun kita dah bawa, aku dosa banyak, dosa aku banyak, dosa aku banyak. Tak pernah lupa diri itu berdosa. Tu maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu dia panggil awwab, orang yang banyak bertaubat. Pasal apa? Orang yang banyak bertaubat Tuhan kasih. Orang yang banyak bertaubat Tuhan kasih sebab dia tahu ataupun dia kenal diri dia, ataupun dia sedar diri dia. Kita ni kalau orang puji kita, kita tak berasa kita terpuji.
Sebab kita tahu diri kita, hang puji aku sebab hang tak tahu aku siapa. Dosa aku banyak. Hak ni duk kena bawa pi merata ni. Pi di mana pun kita pi duk bawa diri ni, diri dosa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kita tu pemimpin yang baik, orang yang berilmu, orang cium tangan kita sekalipun, kita tak rasa kita tinggi. Kita tak rasa kita lebih. Kita tak rasa kita baik sebab kita tahu diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi pun kata, al-mar'u ya'lamu ma fika min nafsih. Seseorang tu dia lebih tahu apa yang duduk dalam diri dia. Orang tak tahu hal kita, kita yang lebih tahu hal kita. Yang paling tahu hal kita Allah. Lepas tu kita pun subhanallah masalah Sayyidina Muhammad tak kenal diri kita. Kalau Allah tidak membersihkan kita. Kita hak kotor ni, masalah Sayyidina Muhammad, hak dosa banyak ni, kalau Allah bersihkan kita, kenailah kita akan kita. Kalau dosa dia banyak, dia akan meliputi hati kita sampai kita tak kenal diri kita. Punya kotor. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak membersihkan kita, dia bersihkan hati kita sampai kita kenal diri kita. Jadi subhanallah, ni faedah taubat. Nak menyucikan hati tak macam menyucikan diri. Nak menyucikan diri balik lagi, mandi, sabun, ambil apa hak tonyoh-tonyoh tu. Kalau orang kata tonyoh, gosok tu kan. Jadi keluar bersih. Tapi hati kita tak ada alat nak bersih hati. Tak jual di Medin, tak ada jual kot. Di Medin tak ada, Tesco tak ada, semua tak ada alat nak jual, nak bersih hati ni. Alat bersih hati ni duduk kat kita sendiri. Kalau kita rajin bertobat, bersihlah hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau duduk biar hati kita duduk macam tu, kotorlah hati kita. Bila hati kotor, bila diri kita kotor, dengan orang nak mau dekat. Duduk tepi kita, ya Allah, bau dia. Bau apa macam ni? Tak mau dekat orang busuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak sembahyang, tengok satu orang bau. Ya Allah, tak mandi apa dia ni. Saya tak boleh hidup juga. Tuan-tuan pun tak boleh hidup barangkali. Nak angkat takbir lah. Apalah bau dia ni. Kita pergi duduk talim pula. Allah, pasal tak boleh bau, tak boleh dekat orang busuk. Orang yang kotor. Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh duduk dengan dia kalau hati kita kotor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak mesra dengan Tuhan tu sebab hati kotor. Duk cari hal lain nak tolong selesai masalah dia. Mana boleh? Masalah tu Allah buat. Allah juga bagi selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kunci duk pada Tuhan. Tiba-tiba pergi cari kunci kat orang lain, mana jumpa? Tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang hatinya kotor, tak jauh, tak dekatlah dengan dia, dengan Allah. Nak bagi dekat dengan Allah, perbanyakkan taubat. Mengisafi diri. Rasa diri berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Rasa diri berdosa, itulah taubat. Faham tak? Rasa diri berdosa. Di mana-mana kita pergi duk rasa, aku dosa banyak. Aku dosa banyak. Bila berasa dosa banyak, kita kata apa? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sehari berapa kali mengeluh astaghfirullahaladzim? Kalau banyak, semakin dekat. Kalau kurang, tak dekat. Kena banyak. Nabi kita sendiri tak kurang daripada 70 hingga 100 kali. Tu Nabi yang maksum, hak tak berdosa kecil, tak berdosa besar. Macam mana kita hak dosa kecil, berdosa besar ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai orang yang kenal diri dan rasa berdosa ni sampai dah menjejakkan kaki dalam syurga pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap duk ingat dosa dia. Bukan di dunia ni, jejak kaki dah, pijak dalam kaki dalam syurga dah.
ingat lagi dosa. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana contohnya? Tuhan, aku berdosa pun Engkau bagi aku masuk syurga. Aku berdosa pun Engkau bagi aku masuk syurga. Sampai tahap tu dah panggil taubat. Nah, siapa-siapa yang duk bawa diri dia, duk bawa hati dia rasa berdosa, tu mana dia bertaubat sepanjang masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah Allah puji Nabi Allah Ayub, ni'mal abdu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayub ni sebaik-baik hamba. Innahu awwab, banyak sungguh dia bertaubat. Jadi kita kata nabi-nabi ni mereka maksum. Tiba-tiba mereka banyak bertaubat. Tu macam mana apa? Mereka tak berdosa kecil, mereka tak berdosa besar, tiba-tiba mereka banyak bertaubat. Tu macam mana? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dosa mereka pada anggapan mereka. Faham? Dosa mereka bukan pada istilah Allah. Tuhan ni dia ada syariat dia. Syariat ni mana ada hak boleh buat, ada tak boleh buat. Benda hak tak boleh buat, jangan buat. Dosa. Ada larangan tu dia panggil dosa kecil. Ada larangan dia panggil dosa besar. Hak dosa kecil pun jangan buat, hak dosa besar pun jangan buat. Kalau buat dosa kecil kena taubat, buat dosa besar pun kena taubat. Tu dia panggil syariat. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi lepas sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, Nabi nak sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Tiba-tiba ada sahabat berkata, Rasulullah, engkau ada tetamu Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila ada tetamu, Nabi pun tak sembahyang sunat ba'diyah zuhur, Nabi pergi layan tetamu. Layan tetamu ni dia tak boleh suruh dia balik. Tapi orang Kedah dia ada cara dia, Melayu, bukan Kedah, orang Melayu kot. Tak tahu lah orang KL ni. Nak suruh orang balik angkat ayam. Jadi kalau nak suruh balik cepat, dia main angkat cepat. Tapi adab melayan tetamu, sembang. Lepas tu kita pun rasa habislah ni sembang ni. Hak penting-penting habis, baru pergi angkat ayam. Ni cara orang Melayu melayan tetamu. Jadi bila orang dah angkat ayam tu kena faham lah. Orang suruh balik lah tu. Ni tak faham juga ni. Nak suruh angkat setekor lagi pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni pun tak kerti Melayu juga orang panggil ni. Jadi kena faham budaya orang Melayu. Dan kena faham bertamu ke rumah orang. Jangan menyusahkan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Nabi layan tetamu. Bila Nabi layan tetamu, jadi Nabi tertinggal sunat ba'diyah zuhur. Itulah Nabi kata astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nabi menganggap itu salah dia. Sebab meninggalkan suatu tuntutan Allah, sedangkan Nabi melaksanakan satu tuntutan Allah yang lain. Sedangkan salah tak? Tak salah. Tapi Nabi anggap, Tuhan minta maaf Tuhan, aku tak boleh buat. Macam mana? Aku ni seorang aku ya. Hak ni lah aku nak bayang sunat, diri ni juga nak layan tetamu. Mana boleh buat? Kalau kita dua okey. Faham tak? Aku hak seorang ni bayang sunat, aku hak seorang ni pilihan tetamu. Boleh lah. Tapi kita seorangnya buat macam mana? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah Nabi, anggapan Nabi hak itulah salah dia. Sedangkan bukan salah pada syariat. Bahkan kena faham, nama yang sunat lain tamu, kedua-duanya tuntutan. Tapi tengok hak lama, hak mana lebih utama pada agama. Dia panggil, dalam Islam dia panggil fiqhul muwazanat. Fiqh menimbang hak mana lah yang lebih utama. Kadang-kadang orang tak faham. Hak ni bayang sunat. Hak tu melayan tetamu. Melayan tetamu tu hukum sunat ke wajib? Cuba jawab. Wajib melayan tetamu. Tiba-tiba duduk bayang sunat. Allahu Akbar bagi salam. Allahu Akbar duduk makin bayang sunat. Tamu duduk tunggu. Tak habis lagi lah Pak Lon ni bayang.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, orang yang bayar sunat tak lain tetamu berarti orang tu tak tahu hukum. Bila ya tetamu? Sunat ni boleh qada, tetamu tak boleh qada. Kalau dia mai, kita tak layan, dia kata aku tak mai dah rumah dia ni. Sampai kemat aku tak pergi dah rumah dia. Jadi makna tak boleh qada. Kena pergi pujuk pula mai rumah. Sehari-hari tu minta maaf, saya tak reti lagi, tak ada ilmu nak bayang sunat. Ni pergi balik rumah saya nak layan ni, saya nak layan elok ni. Dia kata tobatlah aku tak layan, aku tak pergi dah. Hang buat kat aku macam tu. Payah kalau tetamu berasa hati. Jadi kena faham, mana tetamu ni wajib kita layan. Begitu. Yang kedua, kesalahan yang pada anggapan Nabi itu kesalahan dia ialah bila mana perasaan hati ingat pada Allah tu sebenarnya dia ada tinggi, dia ada kurang. Iman ni dia meninggi, dia ada bertambah, ada kurang. Iman ni ada bertambah, ada kurang. Hari iman bertambah, rasa semangat buat amal soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari iman bertambah, main mengaji duduk depan sekali. Hari tak semangat, duduk ujung tu. Dekat nak keluar pintu tu. Saya minta maaf tu, hak ujung pintu bukan saya kata kat dia pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh aja. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila iman tinggi, bangkit tahajud awal. Bila iman tak apa nak tinggi, tahajud apa ke mana? Subuh pun lewat bangkit. Iman. Tapi Rasul-Rasul mereka tak ada istilah iman tinggi naik. Sebab dia iman lepas duduk naik lah. Duduk meninggi saja. Tak pernah turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi rasa dengan Allah itu kadang-kadang kuat, kadang-kadang kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu yang Nabi minta ampun. Dia macam bar handset kita. Kadang-kadang banyak cukup 4G, kadang-kadang tolak. Apa ni downloadnya ni pasal dia punya tak kuat tarik. Itulah dia panggil ibarat rasa. Tentulah Nabi pohon ampun. Pun tambah tu bukan Nabi, Allah juga. Faham tak? Pun Nabi tak kata Allah, Nabi kata dia. Ampun, minta ampun Nabi hak tu lah. Baik. Jadi bila mana Allah puji hamba sebab Allah suka orang yang bertaubat pada dia. Sebab itu Allah sebut bila kita ambil semayang, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wahai Tuhan, jadikan aku orang yang selalu bertaubat. Jadikan aku seorang yang selalu menyucikan diri aku. Maknanya diri ni, hati ni dibersihkan dengan taubat. Ambil wudu itu perbuatan zahir. Dia membersihkan anggota zahir. Ambil wudu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi bukan setakat anggota zahir. Dia turut membersihkan anggota batin, iaitu hati. Siapa-siapa banyak ambil wudu, bersihlah anggota zahirnya, bersihlah hati dia. Tapi orang pun tak boleh buat selalu. Sebab ada masa tak boleh semayang. Kecuali orang yang Tuhan bagi pencen dah. Situasi tak boleh semayang, boleh semayang. Tu syukur tu. Dulu tak boleh semayang, hari ini Tuhan bagi, sentiasa boleh syukur sangat. Okey, bila tak boleh semayang, tak boleh ambil wudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada doa dia. Orang perempuan bila tak boleh semayang, tak ada pahala lah. Orang yang boleh semayang, ada pahala lah. Tapi bagi yang tak dapat pahala juga, sekalipun dia dalam keadaan haid, tak boleh semayang, baca alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah ala kulli dhanb. Astaghfirullah ala kulli dhanbin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli dhanbin. Hak ni saya tak pernah baca sebab tak pernah main macam orang perempuan. Soalan Sayyidina Muhammad yang boleh mengapai sebab isteri duk baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal
wa astaghfirullah ala kulli dhanbin. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, macam mana sekalipun saya bersyukur pada Allah. Boleh semayang pun saya bersyukur, tak semayang pun saya bersyukur. Jami orang puan dapat macam mana Tuhan tulis kami ditakdirkan kami tak sempurna semayang kami, agama kami. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Tak apa macam mana pun. Itu makna dia. Wa astaghfirullah ala kulli dhanbin. Ya Allah, minta ampunlah atas semua dosa. Dia akan dapat pahala macam orang semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Yang ketiga, puji hamba bagi Allah. Kita puji Allah banyaklah. Alhamdulillah. Kita puji Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syukurlah kita ni. Dulu no PKP teruklah kita orang lain. Lepas habis dah Kedah hijau dah, Kuala Lumpur tak hijau lagi. Hari ni giliak pula orang Kedah mai balik. Orang Kuala Lumpur relax tengok orang Kedah pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita kata alhamdulillah, alhamdulillah Tuhan melepas kita semua dah. Kita puji Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita puji Allah pun Allah punya, Allah puji dia pun puji tu dia punya. Allah puji hamba dia pun puji tu dia punya. Kita puji dia pun puji tu dia punya. Kita puji sama-sama kita pun dia punya juga puji tu. Amboi hari ni orang muka seri ni. Betul ke? Kita pun lari tengok cermin. Betul ke warna seri ni? Perasan orang puji dia. Sedangkan kawan nak jack dia ya. Sedang dia berasa kata dia berseri-seri muka dia. Kalau berseri sungguh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang pakat kata, seri muka hari ni. Tak rasa apa lagi. Nampak khabar nombor 2. Seri hari ni muka hari ni. Seri sungguh ke aku ni? Jumpa orang ketiga, kata, puji lagi. Akhirnya confirm, aku memang berseri. Seri ni satu amalan nak bagi seri muka anda lah. Tak payah pakai bedak seri muka. Tak payah. Bangkit pagi awal, buat tahajud jangan tinggal. Serilah muka insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Muka orang bangkit tahajud ni, dia tak ada muka nampak muka berdosa. Muka dibersihkan Tuhan. Bila Tuhan bersihkan muka, Tuhan buh cahaya pula. Sebab tu orang tanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Orang tanya dia. Wahai Imam Basri, Imam Hasan Basri nak tanya. Ma bal mutahajjidina ahsanun nasi wujuhan. Pasal apa orang duk bangkit tajuk muka depa elok? Orang tanya Imam Hasan Basri. Kata dia, khalau birrahman fa albasahum nuran min nurih. Sebab muka mereka elok, sebab mereka selalu berkhalwat berdua-dua dengan Allah, dengan Tuhan, maka Tuhan pakaikan di wajah mereka. Jadi dulu waktu saya budak-budak dalam umur 13-14 tu, waktu tu kami diajak untuk selalu bangun tahajud. Waktu mengaji tu kami duduk di satu rumah sewa. Walaupun rumah sewa tapi dalam bimbingan tuan rumah tu. Dia bertarikat Syatariah, almarhum Haji Hashim tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap duduk rumah dia kena bangkit tahajud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap siapa duduk rumah dia wajib bangkit tahajud. Dia bawa rotan, dia pukul kaki kita. Kalau dia main lagi sekali tak bangkit, bukan dia pukul kaki dah, dia pukul kita. Akhirnya kita pun bila dia pukul kaki tu bakal bangkit habis dah. Dia paksa main tahajud umur 13-14. Tak tahu apa kelebihan dia, tak bangkit main tahajud. Dia sembahyang segar, kita sembahyang pengantuk-ngantuk, maksa diri. Salah saya nak. Habis sembahyang tunggu tak tidur, tak ada tidur. Sebentar nak tunggu subuh. Dia tunggu dah tikat sembahyang mengantuk-ngantuk. Dia baca ni. Hari-hari. Satu hari saya pergi sekolah. Kawan tu kata, entah pakai bedak ah.
Saya pun pakai bedak. Bedak apa? Saya tak pakai bedak. Muka pun tak buh, di ketiak pun tak buh. Tapi ada orang kawan kami tu tibuh bedak di ketiak. Saya ni tak pernah kenal bedak nak buh tak mana. Lepas tu lama mengaji, baru jumpa Kalam Hasan Al-Basri ni. Orang bangkit tahajud, kalau selalu dia bangkit, maka Allah bagi pakaikan di wajahnya dengan cahaya. Bangkit tahajud. Tu je. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas kena lepas keluar daripada dia tu celak lah. Ada hari bangkit, ada hari tak. Waktu duduk dengan dia tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puji hamba kepada hamba. Allah juga yang bagi. Ilawala hang handsome. Handsome kita siapa bagi? Allah. Comel lah. Tua-tua pun comel no. Orang kata kat kita. Kita balik rumah tengok. Betul ya, aku tua no, tapi comel juga. Tu pasang ke diri orang panggil. Comel kita siapa bagi? Patutlah puji tu dibalik kepada Allah balik. Mana ada hak kita? Semua hak dia semua. Tu kata segala puji bagi Allah. Kita ni kalau orang puji kita, macam mana hari ni sihat? Tak sihat pun kata alhamdulillah. Ada satu orang tu tak reti nak kata alhamdulillah. Pandak sihat ke pandak? Pandak setakat ini. Lu kata macam tu. Bila pun saya jumpa tanya, pandak sihat ke pandak? Pandak setakat ini. Mati dah hamba Allah tu. Katalah alhamdulillah, bukan payah pun. No, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau tak apa sihat, alhamdulillahi ala kulli hal. Jawapan kalau tak apa sihat. Orang tu pun tahu, tak sihat no. Macam itulah umur. Makin lama makin tak sihat. Tapi alhamdulillah lah boleh masjid juga. Jawab. Baik. Kalau kita sihat, alhamdulillah. Kalau kurang, alhamdulillah ala kulli hal. Benda hak kita ada, banyak bersyukur, dia takkan hilang sama sekali, insya-Allah. Barang kita ada ni, bila mana kita bersyukur, tak hilang. Benda hak kita tak ada, akan ada. Tu syukur. Sebab itu kata ulama, alhamdulillah qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud. Mengucapkan alhamdulillah itu ialah qaidul lil mawjud, menjadi pengikat bagi benda yang ada. Nikmat tak hilang. Hak ada Tuhan bagi kekal. Sebab Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmat aku pada kamu. Berarti hal ada pun tak hilang, dapat lagi hal lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benda hak tak ada akan dapat. Wasaidun lil mafqud. Jadi pemburu kepada benda yang masih belum ada. Syukur ya. Sampai kita ni subhanallah, sampai seperti mana Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, sampai dia kata, aku ni apa yang aku tak ada dalam dunia ni semua aku dah ada. Di antaranya dia pernah teringin nak kahwin dengan anak khalifah. Anak khalifah ni anak raja lah. Teringin nak kahwin dengan anak raja. Ni hak muda-muda tak kahwin lagi ada teringin nak kahwin anak raja tak? Salah Sayyidina Muhammad. Dia teringin nak kahwin dengan anak raja, anak khalifah. Allah bagi dia kahwin dengan anak Abdul Malik bin Marwan. Fatimah bin Abdul Malik binti Abdul Malik. Tuhan bagi dengan sebab syukur. Dia dapat kahwin dengan anak khalifah, teringin pula nak jadi pemerintah. Nak jadi pemerintah, nak jadi gubernur. Allah bagi jadi gubernur di Madinah Al-Munawwarah. Jadi gubernur bukan gubernur biasa, gubernur termulia sebab memerintah tempat di mana di bawahnya bersemadi jasad Nabi yang mulia. Dapat jadi khalifah, teringin pula bila dah jadi gubernur, teringin pula nak jadi khalifah, jadi tempat raja pula.
Allah bagi juga menempati jawatan khalifah sampai termasuk dalam Khulafaur Rashidin. 5 orang Khulafaur Rashidin, 4 Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, termasuk dia 5. Dia panggil Khulafaur Rashidin. Halin khalifah tapi tak leboh Ar-Rashidin. Halin khulafa tapi sekat khulafa khalifah saja, tapi dia masuk dalam Ar-Rashidin. Yang Nabi sebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang selepasku. Kata ulama 4 sampai seorang 5. Lepas daripada dia menjawab jatuh khalifah, dia kata habis dah dunia semua aku ada. Salah Sina Muhammad. Semua aku nak, semua Tuhan bagi. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Dia kata hari ini aku tak mau dah dunia. Aku tak mau dah, semua dah dapat. Cuma aku nak lagi satu yang masih belum dapat, syurga. Sampai bila dia khalifah, nak jawatan sebagai khalifah, semua harta yang dimiliki semua buh dalam Baitul Mal. Sampai gelang-gelang isteri ini semua dia kata, "Buah, kita bagi kat Baitul Mal. Tusuk pakai apa lah. Kita ni jadi khalifah lah." Dia kata kat bini dia Fatimah tu, Fatimah dah jadi isteri khalifah. Macam orang teringin nak jadi isteri datuk. Dapat isteri datuk, dapat habis lah. Dia akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan bukan sakat tu, pelayan istana yang duduk dalam istana dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bagi satu tawaran. Hampa dah lama kerja dengan aku, hari ni aku tak mau lah, hampa pilih cari kerja lain. Aku tak perlu ke ada apa dah, berumah ke ada apa dah. Aku seorang-seorang aku ya. Isteri aku pun aku bagi pilihan, nak duduk dengan aku ke tak mau. Kalau nak duduk dengan aku, duduk dengan tak ada apa. Kata mau duduk dengan aku pun tak apa dah. Tapi Fatimah pilih nak duduk menjadi isteri khalifah, walaupun apa pun tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu orang dengar daripada luar, bunyi menangis. Meraung orang dalam istana khalifah. Apa benar jadi apa ni? Khalifah tibai ke apa? Oh, rupanya khalifah kata pilih keluar cari kerja lain. Pekat sedih sebab tak sanggup berpisah dengan khalifah yang adil. Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa Tuhan bagi semua? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab bersyukur nikmat yang ada. Nikmat ni kalau kita nak bertambah, kena bersyukur. Kereta kita dah elok dah. Tengok kereta orang elok lagi. Bila aku dapat kereta tu tak syukur. Bila kita nak hak lebih, berarti kita tinggalkan hak ni. Bila rumah kita pun dah hebat dah, kalau rumah aku macam rumah dia, berarti kita akan meninggalkan syukur ni. Jadi apa segala apa Tuhan bagi, syukur. Syukur ni akan menambah nikmat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan yang esa. Esa ni dia bukan satu. Kalau satu dia ada 2, 3, 4, 5, 6. Esa ni mana tunggal. Tunggal. Ni anak yang berapa ni? Allah Ustaz, anak saya seorang ni ya Ustaz. Oh, tunggal lah. Ni nak tunggal ya Ustaz ni. Hak ni lah semangga yang ada pun. Semangga tu orang PA kata apa? Bukan mangga. Semangga ni apa? Terima. Hak satu lah. Hak ni yang ada pun tak ada lain lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi Tuhan kita esa. Tuhan kita tak ada 2. Kalau satu ada 2. Tuhan kita esa berarti tak ada lah. Satu ya Tuhan kita. Baik. Baru ni ada orang yang dia kata Ustaz, Ustaz kata sembahyang lah Ustaz, kita kata solat. Sembahyang ni apa? Kata solat, mari kita solat. Cakap ubah Ustaz daripada cakap sembahyang kata solat. Orang yang suruh kata solat, tinggalkan sembahyang. Dia tak kenal bangsa dia tak tahu bahasa dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Orang Melayu ni, orang kata kita beragama animisme dulu. Sembah semangat, sembah roh. Orang Melayu ni dari dulu sampailah mai syariat Muhammad, orang Melayu ada yang telah beragama dengan agama Nabi Allah Ibrahim. Seperti orang Arab yang mereka duduk membesar di sekitar Kaabah, mereka dah mengenal Allah. Ada yang menyembah Allah menggunakan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun ada dah banyak dah orang menyembah berhala, 360 biji berhala di sekitar Kaabah tu, tapi mereka tak sembah. Mereka bersyariat dengan syariat Nabi Allah Ibrahim. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi berasa nak piduk di Gua Hira tu, Nabi nak beribadat dengan ibadat apa? Syariat tak ada lagi. Nabi masih belum dilantik menjadi rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi Nabi dah sembahyang dah. Nabi pakai sembahyang cara siapa? Jadi cara Nabi sembahyang itu ialah menggunakan syariat Nabi Allah Ibrahim, dia panggil agama Hanif. Maka orang Melayu pun dah kenal agama Nabi Allah Ibrahim ni. Sebab orang Melayu tak jauh dengan Nabi Allah Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnul Kathir, sejarah Islam daripada Adam sampai Nabi Muhammad, ada satu kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau tak cukup kitab tu, cari kitab Al-Kamil fit Tarikh yang disusun oleh Ibnul Athir. Tentu cerita Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan Qanturah. Dalam dakwahnya dicampar kuno, berkahwin dengan Qanturah, mendapat 6 orang anak. Itulah asal-asal bangsa ni memiliki mewarisi syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia panggil agama Hanif. Contoh macam Raja Kedah, Merung Mahawangsa. Bila mai ulama mengislamkan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia asal-asal dia bukan Hindu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun orang Melayu ni ada beragama Hindu, ada beragama Buddha, tapi dia bukan beragama Hindu, dia beragama Hanif. Bila mai Syekh Abdullah Al-Ghumari mengislamkan dia, jadi sebenarnya menukar channel dia, bagi masuk balik daripada syariat yang telah pun terbatal, bagi masuk syariat yang terkini, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itulah dia panggil satu istilah, satu Tuhan yang esa ni dia panggil Sang Yang Taya. Tu asal nama Sang Yang Taya. Sang ni kita panggil Sang Kancil, kan? Sang Murabbi. Orang Melayu bahasa lama kita, Sang. Yang ni maknanya yang esa. Taya maknanya yang tak dapat dibayang. Ni bahasa Melayu lama ni. Maknanya Tuhan ni dia bukan boleh dibayang, dia bukan dapat dilihat. Dia kita menyembah Tuhan yang gaib. Sebenarnya Tuhan itu nyata. Tuhan ni dia tak jauh daripada kita, cuma kita yang jauh daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah asal makna sembahyang. Sembah tu bahasa Melayu dah, yang tu maknanya Tuhan yang esa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu bahasa kita. Baik, Tuhan yang esa. Esa ni esa apa? Esa pada sifat, bukan? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Tu Tuhan yang Maha Esa. Esa pada zat. Diri Tuhan ni zatnya esa. Diri dia tu esa. Esa. Esa pada zat. Baik. Esa pada zat ni macam mana? Ni kita ngaji tauhid sikit.
Asal pada zat ni, Tuhan ni kita tak boleh nak tahu hakikat dia. Kita kena kenal dia melalui kita. No? Kita tak boleh tengok dia, tak boleh dengar dia, tak boleh bayang dia, tak boleh. Tapi nak kenal dia, kena kenal kita. Sebab tu dalam ilmu tauhid, orang mengaji ilmu mangkulat. Mangkulat ni ilmu iaitu mengaji tentang makhluk. Nak kenal Tuhan, kena kenal makhluk. Sebab tu sepatutnya orang yang paling kenal Tuhan, orang mengaji sains tu. Hak mengaji geografi tu, hak mengaji geosains tu. Mengaji tentang makhluk, baru kenal Tuhan. Tiba-tiba mengaji makhluk tak kenal Tuhan. Berarti channel tak betul ya. Faham? Kalau channel betul, jumpa dah. Ni telefon tak masuk sebab tak betul channel. Kalau betul channel, dapat dah. Tak jumpa Tuhan dalam ilmu tu, berarti ilmu tu terputus. Sebab ilmu tu bukan nak bagi kenal Tuhan, ilmu tu nak bagi jadi ahli sains. Ilmu tu nak bagi orang tu kata dia hebat. Ilmu tu nak bagi jadi dia bangga diri dia kemai. Ya, Tuhan bila buat tu dia benci selalu. Sebab Tuhan ni dia tak mau siapa lebih pada dia. Sebab dia yang layak sifat dengan sombong kemah tu. Tiba-tiba hang buat kemah tu, hang siapa? Aku siapa? Dia benci selalu. Itu Tuhan sebut syurga tak ada tempat bagi orang takabur. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya hanya ada sebesar zarrah dari takabur. Zarrah ni pagi-pagi kita ambil sakasut, kita ketuk-ketuk tu, hak berjabu turun tu dia panggil zarrah. Tu berjuta-juta zarrah dah tu. Satu zarrah lah hati pun, dah hati dah takabur, syurga tak ada tempat lah. Okey. Nak kenal Tuhan, kena kenal makhluk, kena mengaji tentang makhluk. Lepas tu macam mana kita kata Tuhan ni dia tak berjisim. Tuhan tidak berjisim. Ni makhluk, sebab makhluk ni mesti berjisim. Jisim ni ada dua, jisim kasar, jisim halus. Kita jisim kasar, boleh pegang, boleh tumbuk, boleh sekeh, boleh ketuk. Jin jisim halus. Ni kalau ada dia mengaji ni, dia tak perlu pakai kerusi pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia nak pergi sebelah, dia tak perlu cari pintu pun. Dia pergi macam tu ya. Jerak ya. Sebab jisim halus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni penuh malaikat, cuma kita tak nampak malaikat. Malaikat duduk di balik kita ni, duduk bertindas-tindas sampai ke aras Tuhan. Malaikat nak turun kembali ilmu, malaikat tak perlu pun ketuk pintu, buka pintu, dia turun macam tu ya. Dan tak perlu pun kopak atap. Kalau kena kopak atap, kena buat lain dewan ni. Teruk jenuh mengaji kita. Mengaji, kopak atap. Kena buat lain, bagi tak main mengaji. Cakap. Tu dia panggil jisim halus. Allah, jisim kasar pun tidak, jisim halus pun tidak. Cuba balik rumah fikir sekali lagi. Dia nak bagi, bila fikir-fikir, Tuhan jisim halus pun tidak, jisim kasar pun tidak. Macam mana? Macam mana tu tak apa dah. Tapi kalau tuan-tuan tak kata macam mana lagi, kena fikir sampai hati, otak kita kata, macam mana? Sebab bila macam mana tu berarti apa? Kenal Tuhan lah. Tuhan ni jisim kasar pun tak, jisim halus pun tak. Jisim kasar macam kita, jisim halus macam jin. Tu macam mana? Tu kenal lah. Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak berjisim, tidak berjisim kasar, tak berjisim halus. Satu perkara yang menimbulkan fitnah pada umat. Waktu masa Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, orang tanya berkenaan dengan hadis yang Nabi sebut, pada sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit dunia, Allah tanya siapa nak berdoa, aku nak kabul.
Siapa nak kata astaghfirullah, aku nak terima taubat dia. Jadi orang tanya pada Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, macam mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad cara Tuhan turun tu? Dia naik atas mimbar, dia turun setakah sampailah tangga yang terakhir. Dia turun macam ni, langsung jadi fitnah kepada umat. Jadi macam mana kalau turun tu berarti bertubuh. Faham? Kalau bertubuh tu tak sesuai dengan Allah. Baik. Hal ni tak boleh salah Imam Taimiyah. Sebab kata ulama, dia bercakap dalam keadaan fana. Dia bercakap dalam keadaan fana. Ada istilah lain pula dalam mutasawuf tu. Cuma kita hak mengaji ni, subhanallah, kita kena mengaji. Macam kita kata tangan Tuhan. Kita nak kata macam mana kalau kita tak kata tangan Tuhan? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Bila mana Sayyidina Osman Nabi hantar dalam peristiwa Mekah, tiba-tiba tak boleh masuk, awak Quraisy sekat dan halang tak boleh masuk. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Osman dihantar menjadi wakil untuk berbincang. Nabi dengar kata Sayyidina Osman dah dibunuh. Nabi pun berbai'ah dengan para sahabat. Nabi tak tangan dia macam tu, Nabi tak macam tu, para sahabat tak. Akhirnya mereka berbai'ah untuk membela kematian Sayyidina Osman. Darah orang beriman ni dia lebih mahal daripada harga Kaabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Darah orang beriman ni, dia ada penghormatan lebih mahal daripada harga Kaabah. Pasal iman yang duduk dalam hati kita tu mahal harga dia. Jadi wajarlah dibela umat Islam sebab harga dia ialah harga lebih daripada Kaabah. Sebab itu kita kena menuntut pembelaan terhadap darah-darah yang gugur di Palestin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Darah-darah umat Islam yang gugur di seluruh alam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. Depa bertindan tangan tu. Tangan Allah atas tangan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita kena kata tangan juga. Tapi mujuklah tolong kita. Kata ulama mutaakhirin, ulama khalaf, tangan tu jangan kata tangan macam tangan kita. Tangan tu maknanya kuasa. Tapi ulama yang terdahulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka tetap kata tangan sebab mereka bersih. Mereka duduk 300 tahun lepas Rasulullah, bila sebut tangan Allah, mereka tak payang tangan macam ni. Hati mereka sangat bersih. Ulama mutaakhir, ulama khalaf mentakwilkan dengan kuasa Allah atas tangan mereka. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Tuhan dia tidak berjisim. Kita kata Tuhan tak berjisim, berarti kita mengesahkan Tuhan pada zat dia. Okey, contoh lain. Okey. Ni pen apa ni? Apa ni buat lah? Okey. Pen marker. Pen marker ni faham ni? Allah dia bergerak pun tak, dia diam pun tak. Allah ni diam pun tak, gerak pun tak. Kita ni kalau kita tak bergerak, kita diam. Kalau kita tak diam, kita bergerak. Pasal kita berjisim. Cuba tengok ni. Ni bergerak tak? Diam. Kalau dia bergerak, diam tak? Tak. Kalau dia diam, gerak tak? Tak. Tuhan gerak pun tak, diam pun tak. Kalau tak bergerak, diam. Kalau tak diam, gerak. Tuhan gerak pun tak, diam pun tak. Faham tak? Faham tak?
Dia bukan tak mau jawab apa sebab tak penin. Jawab macam mana Ustaz ni? Kalau tak faham tu baru faham. Tak faham Ustaz. Faham dah. Faham lah. Tak kena faham sebab dia kata tak faham Ustaz. Faham dah. Sebab alif lam lam ha Allah tu ialah nama dia. Orang menamakan seseorang mengikut nama dia. Ada orang tu panggil Cik Putih. Dia bukan nama Cik Putih pun, namanya Solehah. Ni Cik Putih sebab dia putih. Pasal orang panggil Maktam sebab dia hitam. Saya ni sulung, Pak Long, nikah dengan Ustazah Mani, jadi kurang sikit. Sebab di pangkat Ustazah Mani kena panggil Maktam, hitam, padahal tak hitam pun. Tapi dia cover balik, dia kata tam okey lah. Dia kata sebab tam ni sempurna, orang Arab kata. Lega balik. Alhamdulillah, tak apalah tam pun. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gerak pun tak diam pun tak. Alif lam lam ha tu nama yang Tuhan bagi, nama dia. Sebab dia macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Lam lam ha tu, alif lam lam ha tu maknanya siapa yang kenal dia akan tercengang bengang. Siapa kenal Tuhan, dia akan tercengang. Tercengang ni orang kata bahasa Melayu lama, dia kena buh lagi, bengang. Bengang dia pening. Tercengang bengang. Tuhan kita gerak pun tak, diam pun tak. Dia mula pening dah. Tu sebab dia kenal Tuhan. Tuhan ni siapa kenal akan tercengang bengang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan kita tak ada mula. Kita semua ada mula sebab kita ciptaan dia. Dia tak ada mula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak ada mula? Saya 13 bulan 12. Tu mula saya 52 tahun yang lalu. 23 Ramadan 53 tahun yang lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu permulaan. Setiap kita semua ada mula. Allah tak ada mula. Pasal tak ada siapa mencipta dia. Kita ada mula sebab ada pencipta kita. Kereta tu dia ada permulaan. Dia diadakan bila, orang buat bila, tu bila orang buat. Semua ni ada mula. Langit ada mula, bumi ada mula. Allah tak ada mula. Sebab apa Allah tak ada mula? Sebab dia tidak ada yang mencipta dia. Tak ada siapa pernah buat dia. Kok kita bertanya kot, kalau dia tak pernah buat, kalau tak ada siapa pernah buat dia, kok dia pernah buat dia kot. Dia pun tak pernah buat dia. Ustaz ni ya. Penin lah. Kenal Tuhan lah tu. Sebab tak faham. Sebab kenal dia akan tercengang. Itu Tuhan. Maknanya Allah ni surprise kepada kita. Dia macam mana? Pergi tengok akhirat esok. Tu yang nak balik sangat ke akhirat. Sebab nak tengok dia. Dia macam mana? Tuhan tak buh di minda kita bayangan dia. Tak ada. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah Allah mencipta kita. Sebab Tuhan nak suruh kita kenal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak kenal dia kena ada usaha di dunia untuk kenal dia. Ni usaha nak kenal dia, mengaji tentang dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita kenal dia di dunia, kita akan rasa kewujudan dia. Walaupun tak nampak di mata kita, tak didengar oleh telinga kita, tapi kita rasa dia ada. Bila kita susah, dia kita cari. Bila kita ada masalah, dia kita cari. Ada dia, tak apalah. Sekalipun semua kita tak ada. Tapi ada dia, sudahlah. Ada dia bahagia kita. Ada dia di hati kita, syurga kita. Cukuplah ada Tuhan. Hak lain tak ada, tak apalah. Siapa-siapa ada hak ni,
Lazatlah dia memandang Tuhan pada hari akhirat esok. Sedaplah dia memandang Allah pada hari akhirat esok. Ni nak usaha di dunia ni, nak bikin naik dia. Selagi ada umat mengajilah, sungguh-sungguh mengaji. Jangan kira Tok Guru, mengaji sungguh-sungguh. Ni dia panggil asal pada zat. Baik. Tuhan juga dia tidak tercantum daripada jirim-jirim. Makhluk ni, kita ni ada komponen-komponen. Ada kepala, tangan, kaki, apa semua. Tuhan tak ada komponen-komponen. Tak ada cantuman daripada cantuman hak ni jadi hak ni. Paling kurang macam kapur tulis. Kapur tulis tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu daripada mampapan berjuta-juta jirim tu sampai jadi rapat sampai boleh jadi kapur tulis. Tuhan tak tercantum daripada jirim dan jirim. Bila kita faham ni, berarti cerita macam ni. Tuhan tak macam kita. Apalah kita kenal Tuhan. Bila sebut kita, Tuhan tak macam tu. Tuhan tak macam tu. Tuhan tak macam tu. Tuhan tak macam tu. Makhluk ni, dia berarad. Apa makna arad? Arad ni sifat kepada zat. Kereta tu warna putih, warna biru, warna kuning, warna apa. Tudung tu hitam, tudung tu putih, tudung tu kelabu, baju ni biru. Ni dia panggil arad. Tuhan kita bukan warna. Demikian juga saiz, kecil, besar, lepek, silinder, bentuk, 3 segi, 4 segi. Tuhan kita bukan bentuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada di sana manis, masin, pahit, kelat. Tuhan kita bukan rasa. Semua sifat makhluk bukan Tuhan. Makna Tuhan kita bukan kita. Tuhan kita bukan macam kita. Bila kata kita, bukan Tuhan. Maka sebab itu, yang orang sembah tu bukan Tuhan. Yang sembah tu makhluk. Tak boleh kata agama Hindu tu agama. Sebab agama ni Islam ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Agama ni iaitu cara hidup. Bukan ritual ibadat semata-mata. Cara hidup. Beragama daripada keluar pada perut mak sampai disimpan kebumikan semula. Itu ada cara-cara yang dipandu oleh agama. Dari bangkit tidur sampai tidur balik, serta dalam tidur pun mesti ikut cara agama. Dia ada hukum haram, halal, makruh, sunat. Yang pertama tu wajib. 5 hukum letak pada kita. Ni agama. Tidur sekalipun tak wajib, tapi jadi wajib kalau kita nak buat ibadat. Contoh, nak bangkit tahajud, kena tidur dulu. Tidur jadi syarat. Kena tidur baru dapat tahajud. Tidur pula, kalau tidur menerap, tu makruh hukum dia. Tak ada pahala. Ada hukum tu. Tidur menerap. Tidur macam mana? Yang disebut sebagai sunnah, ada cara sebagai sunnah. Tidur macam mana dapat pahala? Tidur malam, kita niat sehari aku nak bangkit tahajud. Sekalipun kita tak bangkit tahajud, sepanjang malam kita panggil tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kata makhluk, dia mesti, bila kata Islam, dia adalah agama. Agama cara hidup. Hindu kan cara hidup. Dia cara nak menyembah Tuhan dia. Salah sana. Kristian pun macam tu juga. Buddha pun begitu juga. Hak dia kata Tuhan tu bukan Tuhan. Dia buat Tuhan dia. No, dia buat Tuhan tangan 1000. Tapi duk gerak keras dia. Apa pun tak buat. Kita senyum rugi, senyum kat dia. Balas pun tak. Cakap duk keras dia. Tak balas pun. Tu bukan agama. Agama Islamnya.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ni dia ialah akidah, pegangan. Dia ialah syariah, praktikal hukum di luaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ialah rasa hati kita dengan Allah. Hubungan hati kita dengan pencipta kita. Dia khalik kita makhluk. Apapun yang Tuhan buat, siapa pun yang dia cipta, semua hamba dia. Huduh ke seseorang tu, tak boleh kata huduh, tak boleh hina sebab dia ciptaan Tuhan. Bila kita hina dia, berarti kita hina ciptaan Tuhan. Macam mana Tuhan buat sekalipun kena redha. Sekalipun hari ni kita nak hujan, tiba-tiba panas. Tak apa, Tuhan buat. Bila mana kita hari ni panas sangat, kita kata, panas lah hari ni, nampak panas sangat ah. Kena kata astaghfirullahalazim, sebab kita pertikai yang Tuhan buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dipanggil esa pada zat. Esa pada zat, mana Tuhan ni tidak berbilang-bilang. Zat Tuhan esa, tak banyak. Itu mana esa pada zat. Yang kedua, esa pada sifat. Sifat Tuhan yang boleh kita tengok. Kalau sifat ni, kalau kita balik akhirat esok, kita boleh tengok sifat ni di Tuhan. Contohnya qudrah. Qudrah. Qudrah ni kita terjemah kudrat. Kudrat ni dalam bahasa tauhid disebut dengan perkuasa. Perkuasa maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat yang Tuhan, dengan sifat itu Allah mencipta kita. Allah mencipta semua makhluknya dengan sifat perkuasa tadi, dengan sifat kudrat tadi. Sifat kudrat Tuhan esa, tak ada dua. Kudrat kita berbilang-bilang. Cuba tengok. Ni kepala. 3 dah tu. Sepak pula kanan, 5 dah tu. Kiri lagi, 6 dah. Sifat kudrat kita berbilang-bilang. Sifat kudrat Tuhan esa. Ada orang yang telah tercabut satu sifat kudrat dia. Hak belah kiri tak boleh bergerak, stroke. Tinggal lagi hak lebih. Tuhan sifatnya esa. Af'al Allah, perbuatan Tuhan esa juga. Perbuatan Tuhan ni apa dia? Semua ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh bercakap, Allah yang menuturkan. Tuan-tuan boleh tulis, Allah yang bagi kemampuan. Kita boleh dengar, Allah yang bagi dengar. Kereta yang hidup jalan tu Allah yang tolak. Kapal terbang ada terbang tu Allah yang bagi jalan elok atas tu. Yang jatuh kapal terbang Allah juga bagi jatuh. Banyaklah Tuhan buat. Banyak Tuhan buat. Fa'alul lima yurid, banyak melakukan apa yang dia nak. Apa makna esa pada perbuatan? Hak memberi bekas tu. Hak memberi bekas. Orang duduk di padang tembak, dia tembak, pam, peluru tepi, kena di target tu, berlubang. Siapa bagi berlubang tu? Allah. Siapa yang bagi peluru tu? Siapa yang bagi tangan boleh petik? Allah. Kita minum air, turun ayat dalam rengkung, turun elok ya. Alhamdulillah. Siapa yang bagi hilang dahaga? Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita makan nasi sepinggan setengah amboi hari ni. Perut jadi macam mana, tak sedap sangat hari ni. Siapa bagi kenyang? Allah. Bukan nasi bagi kenyang, bukan nasi, bukan ayak yang menghilangkan dahaga, bukan peluru bagi orang mati, bukan pisau yang bagi putih tali. Allah semua. Kalau Allah tak bagi, tak ada jalan. Tapi Tuhan nak bagi, dia mesti kena ambil sebab tu. Nak makan nasi, dapat nasi, main makan, tak mahu nak bagi Tuhan kenyang. Nak bagi Tuhan bagi kenyang. Baik kemat tak kenyang. Soalan senang. Tak kenyang.
Makan nasi kejang lah, awak payah sangat ni. Main nak suap? Suap. Bos satu suap tu suap sampai 10 suap macam mana? Kenyang lah. Kena boleh sebab sakit kepala ni, macam mana nak buat ni? Makan ubat lagi. Nak bagi Tuhan bagi lega. Tak lega. Makanlah ubat. Saya ni, soalan saya nak, kita ni kena berhati-hati ubat orang buat hari ni. Orang hari ni nak ambil duit lah. Nak untung dia lah. Pernah tengok tak? Macam Panadol tu dia bukan ubat, dia buat dengan tisu lah. Tu orang tak lega. Tapi kalau kadang-kadang lega juga kan, betul tak? Walaupun dengan tisu, bukan ubat betul pun lega juga kadang-kadang. Betul tak? Kita fikir ni macam mana? Bukan ubat betul pun tisu yang lega. Betul lah. Bukan ubat bagi lega, Allah bagi lega. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tuan-tuan, ni dia panggil tradisional. Kalau tuan-tuan boleh simpan di rumah, soalan sayyidina Muhammad, madu kelulut ni, dia orang tua dulu tak cari Panadol pun, makan madu kelulut dia. Madu kelulut ni dia bahkan lebih baik daripada Panadol lagi. Ni kita jenis berubat ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Cuma madu kelulut ni, madu ni pesan orang yang nak kata nak beli madu kelulut, nak makan, nak minum bagi sakit kepala hilang. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kena kenai orang hak jual tu. Dan kena tukang jual tu dia kena kenai dia ambil kat siapa. Tu syarat dia. Nak bagi lega. Pantang larang ada juga. Kita beli kita tak kenal. Kita kena tanya hak jual dia. Kenal tak siapa? Siapa yang duk menghasilkan kelulut ni. Dia kata tak kenal. Kurang kesan. Kita kena kenal si pembuat tu yang menghasilkan madu kelulut tu. Masalah saya nak. Saya jual madu kelulut ni. Tapi tak ramai lah hari ni. Masalah saya nak. Madu kelulut ni saya kenal hak buat tu. Sebab dia buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat pokok bunga-bunga hak dia tanam sekeliling sarang kelulut tu. Masalah memang kelulut ni dia makan, dia hisap madu tu. Sebab ada orang ni dia nak jual kelulut tapi dia sembung gula. Hak tu jadi balik musibah kepada kita. Soalan Sayyidina Muhammad tu orang kata jaga kenal siapa jual, kena kenal siapa dia ambil. Bulan depan saya bawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina yang menghilangkan penyakit Allah. Jadi hak inilah bila kita faham ketiga-tiga perkara ni, barulah disebut kita mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita tak faham lagi tiga perkara ni, esa Tuhan pada zat, esa Tuhan pada sifat, esa Tuhan pada perbuatan, kita masih belum kenal Tuhan. Bila masih belum kenal Tuhan, ibadat kita duduk di persimpangan. Tuhan nak terima ataupun tak, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Macam mana sembah Tuhan hang tak kenal Tuhan? Allah Subhanahu Wa Taala akan terima ibadah kita kalau kita beribadah kita kenal dia. Bahkan nilai kita kenal itu menyebabkan ibadah kita itu bertambah pahalanya berganda-ganda sebab kita menyembah dalam keadaan kita kenal. Orang alim semayang tepi kita. Dia 2 rakaat, kita 2 rakaat. Sama ke pahala? Kita tak apa kenal itu. Ibadat bertambah duduk pada kenal Tuhan. Baik, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Esa. Nanti kita sambung yang Maha Mulia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan tak? Ya, insyaAllah. Ya. Ya.
dia empat perkara. Empat perkara ni dia berengkeh. Dia macam orang sakit 3 serangkai tu. Kecil manis, darah tinggi, jantung. Ni penyakit 4 serangkai. Riya, sum'ah, ujub, takabbur. Orang yang riya dia boleh pergi pada ujub. Ujub boleh pergi kepada ujub, riya, sum'ah. Dia boleh pergi pada sum'ah, dia boleh pada ujub, boleh pergi pada takabbur. Takabbur ni tahap kritikal yang paling tinggi sekali. Riya ni, Allahumma salli ala sayyidina. Bila mana kita beramal, kita nak menunjuk orang, namanya riya. Ataupun kita meninggalkan amalan kerana orang pun nama riya juga. Pasal apa tak bayang duha. Aku nak bayang duha macam mana? Orang banyak ni. Faham tak? Banyak orang ni. Awak orang banyak. Masalah hang. Selagi aku buat amal macam kerana orang pula, nak tunjuk ke orang pula. Meninggalkan amal nama riya. Sebab hang buat amal kerana riya, hang meninggalkan amal pun kena riya. Mana tak boleh. Benar kita biasa buat, jangan tinggalkan kerana orang. Namanya riya, nak menunjuk orang. Sum'ah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dengar orang puji kita, kita suka dengar orang puji kita. Kita duduk tengah sembahyang, balik tiang, sallallahu alaihi Muhammad. Orang hak balik sana tak tahu kita duduk tepi tiang tengah sembahyang. Lepas duduk bersembang, haji kita nak cari macam dia susah. Hantar tak? Dia tahajud bukan nak tinggal. Duha aku tengok, duha pun tak tinggal juga. Kita duduk balik tiang, duduk dengar orang puji kita. Ya seronok. Bunga-bunga. Suka dipuji orang, tu namanya sum'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang main berdepan. Orang kata, nak tahu tak? Ada orang nak bercakap ni tentang hang. Orang kata apa? Allah, orang kata hang, ya Allah. Nak cari macam hang tak ada dah di kampung ni. Tak ada macam mana. Main masjid hang awai. Hang lipat sejadah, hang pak sejadah, hang cuci tandai, semua hang. Betul tak? Betul. Lagi lepas kata apa lagi? Pasal apa? Tanya tu, nak dengar lagi. Sebab suka dipuji. Sum'ah. Yang ketiga, ujub. Ujub ni perasan ke diri sendiri. Rasa-rasa di Masjid Al-Falah ni, area ni tak ada orang macam aku. Nak cari mana aku macam aku? Tahajud aku, sedekah aku, aku bagus. Ni diri sendiri. Tak ada siapa puji dia pun berasa diri bagus, berasa diri baik, berasa diri tu perfect. Ni ialah ciri-ciri yang menyebabkan amal kita buat zero. Kita ingat kita balik jumpa Allah, kita bawa beg penuh. Tengok balik jumpa Tuhan, beg kosong. Semua Tuhan tolak. Takabur, hak tadi tak kata kat siapa, kata hak sendiri ni, kata aku bagi seorang-seorang dia ya. Takabur ni dia mula kata ke orang, depa tu buat teruk sangat. Masjid tak boleh mai. Bila dia kata ke orang dia baik, dia kata ke orang tak baik. Dia mula peleceh orang, dia mula pelekeh orang, dia mula tindih orang, dia mula kata satu orang tu dia naik kereta elok, kereta dia aerobag, kereta kawan tu aerobag, parking tepi. Ni contoh betul ni, parking tepi. Dia parking kereta kawan, kereta aerobag tu. Dia turun kereta, dia boleh kata, pakai lagi kereta macam ni no. Kawan tu sakit hati lah. Dia boleh pakai kereta macam ni, kereta aerobag ya, kereta aerobag dia tak boleh pakai, tak ada duit. Dia hina kawan ni. Bila hina tu maknanya takabur. Okey, soalan Haji Basil tadi.
Macam mana nak buat? Memang benda ni tak boleh buat. Benda ni nak kata kita nak buang, boleh tak? Tak boleh. Tu kita kena mengaji. Hak ni namanya riak, ni namanya sum'ah, ni namanya ujub, ni namanya takabur. Sebab kita nak tahu definisi. Kalau macam ni, oh nama dia apa? Ni nama dia apa? Pasal apa kita kena mengaji? Sebab kita nak tolak kalau dia main. Faham tak? Kalau kita tak tahu definisi, takrif dia, kita tak tahu hak main ni apa. Bila kita tahu, kita tolak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang aman di sini, tak aman di lain. Hari ni kita tak riak di sini, tapi saat kita tu kita riak pula. Dia bermain-main. Sebab tu hidup kita ni kena banyak astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Kata guru saya, kalau dia timbul, ketuk. Dia timbul, ketuk. Dia timbul, ketuk. Pasal dia tak boleh pisahkan kita, dia duduk ada. Kecuali marrahimah rabbuh, orang yang Tuhan bagi dia dirahmati oleh Allah, Tuhan dah bagi dia martabat awliya. Dia bersih. Tapi kalau kita ni, dia kena bergelut, dia kena berlawan. Jadi inilah kelebihan ilmu pengetahuan. Allahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada, no? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca sekali Al-Fatihah. Kita doakan kesembuhan kepada hamba Allah ni, Datuk Haji Zubair bin Haji Zabidi, yang beroperasi, dan Haji Hajjah Nur Zaharah binti Haji Zabidi yang kanser. Kita hadiah Fatihah, kita minta Allah mudahkan urusan dan Allah bagi kesembuhan. Sebab tidak ada syifa yang paling besar yang Nabi kita waris dan tinggal pada kita melainkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda wa bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbana tammina bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbana tammina bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbana tammina bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Untuk pulang ni saya tugas kepada